Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia. Bagi mereka yang ada tulis tadi, saya tak sangka pula ada orang yang belum pernah makan buah berangan. Saya tunjuk buah berangan ni. Sekejap saya ambil, dia jatuh pula tadi. Saya cadangkan bagi mereka yang belum tu, rajin-rajin lah pergi kat Penang banyak ni. Okey, kat tepi-tepi jalan. Saya rasa kat KL pun ada. Pernah tengok buahnya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gelap sedikit, ada yang warna ni cerah-cerah brown ni. Betul tak? Siapa yang belum tengok? Lagi sekali, anak-anak muda yang belum tahu apa dia buah berangan, sebab jarang-jarang dia pergi tepi jalan. Okey, ada jual sebenarnya di supermarket, tapi dalam plastik. Yang bahayanya dalam plastik tu, you kena tengok berapa lama dah dia dalam simpanan plastik tu. Kalau lebih pada 6 bulan tu, saya rasa tak payah belilah kan. Sebab apa? Dia mesti dah ada pengawet ataupun apa yang panggil preservatif yang untuk bertahan lebih daripada setahun dua tu. Saya risau sikit. Okay. Yang paling bagus ialah kalau you pergi ke, saya asal daripada Penang, jadi kalau you pergi kat Chaurasta supermarket tu, tepi jalan tu selalunya ada 2-3 stall yang kereta tolak yang jual. You tengok dia kadang-kadang dia goreng dengan pasir yang kasar tu, ataupun ada setengah orang goreng dengan kopi. Dia punya tempat bakar bagi panas tu, dia campurkan dengan buah berangan. Dan setengah orang tu pakai batu-batu yang hitam-hitam tu. Pernah tengok kan? So dia kena kacau. Penat juga buat kerja tu, tapi mahal gila. 1 kilo saya tak tahu sekarang berapa ringgit, tapi dia boleh jual lah. Yang RM6, yang RM10, yang RM20 pun ada. Okey, kalau kita pergi cuti-cuti ni, rehat-rehat, pergi tepi pantai, kena yang tengah-tengah panas tu, cun gila kan. Alright, sebab rasanya pun enak. Betul tak? Rasanya siapa yang pernah makan, cuba tulis juga rasa macam mana. Kalau saya tu rasa lebih kurang rasa macam lemak-lemak, manis-manis sikit, lembut macam ubi, kadang-kadang rasanya macam ubi keledek sikit kan. Namun you kena sediakan air juga, sebab kadang-kadang dia mengkelan. Tahu tak orang utara kata mengkelan? Mengkelan tu dia macam you makan ubi, perasan tak ubi keledek kan. Tapi yang ni lebih senang, ataupun orang kata petak lah, sekering ubi keledek kalau you telan tu. Tak begitu memerlukan air. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak anda pay attention kepada buah-buah yang macam ni, yang kadang-kadang you tengok macam tepi jalan je kan. Walaupun sebenarnya dia mahal sebab dia susah dapat. Sebab kat negara yang bahagian ekuator ni, Katul Istiwa ni, dia jarang hidup. Dia lebih hidup ke tempat yang lebih suhunya sederhana, tidak begitu sejuk, dan di utara hemisfer utara. So Northern Hemisphere di Amerika is one of the most production house buah berangan ni. Lepas tu sikit kat Europe, tapi banyaknya kat China, dan juga di negara-negara seperti Japan. Okay, mereka ataupun pokok-pokok ni senang hidup di sana. Jadi kita ambil kat Malaysia pun dah ada tanam-tanaman seperti buah berangan ni, tapi buahnya tak begitu besar. Baik. So semua yang dah pernah rasa, bagi tahu kat saya, rasa apa cepat? Lemak macam ubi keledek, betul. Sedap sangat, betul. Ada orang kata lama dah tak makan kan. Zaman-zaman PKP ni lagi susah. Tapi saya ingat sekarang you boleh order online kot. Apa pun dalam dunia ni, saya tak tahu orang je yang belum dapat boleh order. Okey, betul lemak ya. Okey, baik. Tapi yang penting bukan soal lemak saja. You kena tahu sama ada kita boleh makan banyak atau makan sikit. Kan saya titlenya 15 manfaat dan 5 dia punya bahaya yang kita kena tahu. Berarti walaupun manfaat je banyak, tapi kalau ada 1-2 saja bahaya you tak perasan, dia mungkin mengakibatkan, sehingga kan ada orang yang kalau salah ambil jenis buah tu pun, sebab dia ada banyak jenis buah. So saya nak mulakan supaya you tidak terlupa pada perkataan horse chestnut. Chestnut ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu buah berangan, bahasa Indonesia dia panggil buah langka, ataupun Chinese dia panggil kat sana lakca. Saya tak tahu maksudnya apa. Tapi dari segi sainsnya, nama biologinya ialah Castanea sativa. Castanea sativa. Dan dari segi dia punya kebaikan dia dulu, nak cerita yang tak elok dulu ke? Yang elok dululah, senang. Okey, sebab apa?
banyak lebih manfaat daripada yang bahaya. Okey, yang penting ialah 100 gram kalau buah tu you ambil yang dah dikupas, buahnya saja yang boleh dimakan. Dan cara you goreng saya dah kata tadi melalui panggang dia, atau goreng dia dengan batu hitam atau kopi ataupun pasir, ataupun setengah orang sekarang dalam zaman moden ni pakai air fryer je, mungkin tak begitu sedap lah, dia tak kena dia punya bau asap semua tu kan. Satu lagi cara ialah dengan rebus. You boleh rebus pun. So saya nak kata apa tadi, 100 gram lebih kurang 200 kalori sahaja. Berarti dia tak berat, dia maksudnya tak tinggi kalori. Dan yang paling sonok you nak dengar cerita ialah dia antara terbaik, antara seeds, bijir-bijirin, kacang-kacang ni yang paling top dari segi fiber, dia yang paling tinggi sekali serat dia. Berarti dia antara yang terbaik lah kan. Apa saja yang seratnya tinggi memang lebih sihat lah makanan tu. Jadi ini kacang yang tinggi dengan serat. Tapi yang penting ialah dia punya glycemic index rendah. Glycemic index ni maksudnya yang mempertingkatkan glukos spike jadi tinggi kalau you makan yang very high in glycemic index. Contohnya gula, roti putih, benda-benda bertepung, faham tak, donat semua tu, boom, dia naik melangit tinggi. Tapi yang ni kalau you makan ubi-ubi semua tu, dia tidak tinggi, bawah pada 60. Anything that's below 55, 50 diiktiraf sebagai boleh makan. Yang ni antara terbaik sebab dia punya glycemic index cuma 52. Okey, dan karbohidratnya walaupun banyak dalam 100 gram ni, hampir 45 gram daripadanya, berarti 45% terdiri daripada karbohidrat. Tapi inilah jenis karbohidrat yang selalu saya kata boleh dimakan. Sampai rasa you tak boleh banyak pun sebab dia kenyang cepat. Sebab benda ni kan dia banyak serat, jadi dia cepat kenyang. Dan dia ada protein cuma 2%, fat ataupun karbohidrat kolesterol semua tu, fat tu cuma 2%, dan kolesterol kosong, fatnya saja, lemaknya cuma 2%, dan fibernya sampai 8 gram. Selalunya you dengar atas pada 5 gram setiap 100 gram yang terdiri daripada serat. Makanan tu you patut acap kali makan, lebih rajin. Dan dia ada banyak B kompleks. Jadi antara dulu-dulu saya cerita mana nak pergi beli kat farmasi ke apa, kalau you dapat makan buah-buah ataupun bijirin ataupun apa yang dipanggil ni seeds ni, ataupun ni dia panggil nuts, okay? Kacang-kacang macam ni, dia ada B1, B3, B6, ada apa pantothenic acid, lepas tu ada riboflavin. Yang shocknya dia ada ACE-K, cuma tak ada D je, vitamin ACE. ACE ni antioksidan kan, K tu bagus untuk clotting dan sebagainya, untuk darah kita semua kan. Lepas tu dia punya mineral tu saya cerita lah, antara one of the best. Sodium, potassium, kalsium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, selenium dan zinc. You kalau ikut balik tengok lecture saya ni, kalau you tengok list yang saya bagi ni, semua superfood, in this case super nut lah, dia bukan food, dia dikira nuts. Super nuts dia ada mineral-mineral yang cantik-cantik macam ni, tapi tak perfect lah kan. Saya kata tak ada vitamin D, B12 pun masih lagi kurang. Namun hampir 90% daripada requirement kita tu, daripada kekacang macam ni pun dah best untuk dijadikan snack atau kudapan kita. Baik, nombor 1 di antara 15 yang saya janji pada anda ialah untuk jantung. One of the best. Sebab apa? Dia tak boleh saya kata dia bagus untuk jantung. You kena masuk akal. Dan dalam ruang ni ada orang yang pandai-pandai ni kan. Nanti kalau saya sebut, nanti dia nak report pula. Okey, tak apa, saya bagi tahu kenapa heart bagus untuk jantung, dan menghindar daripada masalah cardiovascular problem dan stroke, disebabkan magnesium, potassium dan B6. 3 ni ada dalam kekacang ni, okey. Dan dia terkenal dengan antioksidan lah kalau dah ada magnesium, potassium dan B6. Anti-aging, nombor 2, dia lawan proses penuaan, lambat nak tua kalau rajin makan kacang ni. Bukanlah banyak, segenggam ke satu hari sekali ke selang sehari ke, sebab dia mahal pun kalau nak makan hari-hari, betul tak? Baik, so vitamin C dan manganese, saya ulang, vitamin C dan manganese bagus untuk anti-aging. Lepas tu untuk pencernaan, dia bagus untuk you punya stomach. Apa saja yang bagus untuk stomach, untuk digestion, dan dia bagus untuk menjaga probiotik you. Dia adalah asas makanan kepada bakteria baik,
Dan orang yang ada masalah celiac disease, irritable bowel syndrome, reflux, GERD, memang yang inilah jenis-jenis makanan yang harus kita dekatkan diri kita. Dan seterusnya, kalau you suka kepada fiber untuk menghilangkan berat badan, weight loss, ini antara lagi makanan yang you tak usah takut lah. Kalau you tak makan tengah hari, you ambil segenggam kacang ni, beres. Okey, bagus tak? Okey, lepas tu memang dia melawaskan you punya buang air besar kan, mengurangkan masalah semelit. Maklumlah fiber dia tinggi sangat ni. Okey, satu lagi untuk tulang dan gigi. Apa-apa saja yang terutama sekali orang perempuan, wanita yang ikut ni, kita risau kepada proses penuaan dari segi osteoporosis. Tulang kita akan jadi apa? Jadi reput dan sebagainya. Inilah antara yang akan memantapkan, jadi dia punya tulang tu akan jadi lebih, orang kata apa? Strong. Sebab apa? Dia ada apa? Ni manganese, phosphorus, vitamin K, potassium, magnesium dan copper. Cantik tak? Jadi secara tak langsung, jangan lupa dia juga 50% daripada dalam kacang ni rupa-rupanya nampak keras macam tu, dalamnya lembut, dalam kelembutan tu ada water pula lagi. Water 50%. Dia water dengan fiber, sebab itulah dia punya glycemic index rendah. Dan anda jangan risau tentang tadi saya kata apa, lawan proses penuaan. Satu daripadanya ialah lawan wrinkle, lawan kedut. Baik, skin lah maksudnya untuk kulitnya. Sehingga kan ada kajian mengatakan skin cancer pun orang yang nak cuba menghindarkannya, dia rajin daripada awal-awal lagi dah terdedah kepada kacang-kacang yang jenis macam ni. Baik, seterusnya thyroid function, bagus. Saya tak nampak dia tulis iodine kat mana, tapi mesti ada terselit kat mana-mana ni untuk thyroid function dia. Tapi yang cerita terbaik, ada berita baik adalah dua yang paling ramai kat Malaysia. Satu blood pressure, satu diabetes. Dua-dua ni dibantu. Blood pressure kenapa? Sebab dia tinggi dengan potassium. Bagus kan? Lepas tu dia mengurangkan kolesterol. Dia ada tinggi dengan folate. Folate ni vitamin B punya sebahagian daripada vitamin B, bagus untuk blood pressure pun. Dan dia rendah dengan sodium. Saya ulang, bila rendah dengan sodium, tinggi dengan potassium, cun. Dengan folate pula lagi, cun untuk apa? Bagus untuk blood pressure. Seterusnya, berita yang satu lagi yang baik tu saya kata apa? Untuk orang yang diabetes. Ini makanan untuk orang diabetes dan blood pressure. Alright, bagus. Kenapa diabetes pula? Sebab ada manganese, kan? Dan dia low GI, glycemic index yang rendah. Berarti walaupun karbohidrat, tapi karbohidrat yang kompleks, dan dia fiber tinggi. 3 sebab ni, manganese, fiber dan low GI, you boleh makan orang diabetes. Okey. Lepas tu kalau dibandingkan dengan semua kacang-kacang lain, dia yang saya kata apa tu, yang tertinggi dari segi serat. You kena respect lah Tuhan jadikan, walaupun nampak macam tu je, buka kadang-kadang bukan nampak elok sangat pun kan, kadang-kadang dia color-color pelik-pelik lah dalam tu, tapi rasa dia dan kontennya sehinggakan elektrolit kita menjadi seimbang. Elektrolit ni maksudnya apa? Semua mineral, semua vitamin yang diperlukan, dia tak tinggi tak rendah, dia seimbang, balance, sehinggakan kita lebih tenteram. Electrolyte balance ni very important. Macam air kelapa, dia mengimbangkan balik. Tak tinggi sangat potasium, tak rendah sangat. Maklum saja kan, apa yang bagus pun kalau terlalu tinggi, terlalu rendah memang tak bagus. Sambung. Okey, cognition. Cognition ni pemikiran kita, cara kita fokus, cara kita boleh menyelamatkan otak kita sampai ke akhir hayat nanti, tidak nyanyuk semua. Inilah dia. Kenapa? Sebab B6, riboflavin, ada folate lagi dan vitamin K, dan juga potasium lah. Baik, untuk pernafasan juga bagus. Dia selalunya orang yang ada infection dari segi pneumonia ke bronchitis, ya, ada masalah-masalah dari segi pernafasan, maksudnya respiratory problem, bagus. Okey. Seterusnya masalah orang yang ada hemorrhoids. Tahu hemorrhoids? Hemorrhoid ni buasir ataupun masalah varicose vein, yang urat-urat hijau di belakang betis, di belakang betis kita tu kan kadang-kadang naik ke belakang lutut kita, hijau-hijau tu, panggil apa? Simpul biawak ya? Yang hijau-hijau tu, okay, dia mengurangkan masalah yang sedemikian. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan orang panggil apa? Vitamin C yang ada dalam
dalam kacang ni. Kan dia ada banyak vitamin yang bagus dan mineral yang bagus-bagus. Dia memperbetulkan keadaan varicose vein dan juga buah sir. Bagus. Baik, masalah kalau ada rheumatism ke sakit-sakit sendi dan sebagainya, sebabkan dia ada anti-inflammation. Kalau you dengar nanti kalau saya sebut perkataan gallic acid, allergic acid, polyphenol, antioksidan, semua tu dia memang mempertahankan supaya body kita tidak begitu tinggi radangannya, inflamasi. Yang penting ialah ada orang mendapati bila dia rajin makan buah-buah macam ni, buah pula apa tu, kacang macam ni, rambut dia akan lebih terkawal. Lepas tu kulit saya dah kata tadi bagus. Sebab apa? Semuanya berdasarkan kepada vitamin C juga. Okey. Ada orang kata disebabkan dia ada magnesium, kalau you, sebab tu saya kata makan ni biar dalam keadaan yang seronok, tenang, tepi laut dan sebagainya. Wah, dengan secara tak langsung disebabkan magnesium dalam kacang ni, dia boleh mengurangkan tension, maksudnya stres. Okey, kita habis dengan last one or two. Tenaga kita akan sentiasa tinggi sebabkan dia kan ada karbohidrat, supply energy, dan dia mengurangkan masalah anemia. Maksudnya membantu bagi mereka yang ada anemia. Inilah makanan untuk orang tak cukup darah. Sebab apa? Dia ada iron dalam tu, dan dia ada apa lagi? Folic acid dan ada copper. Tiga ni diperlukan: iron, folic acid dan copper. Bagi mereka yang pregnant, saya nasihatkan terus ambil ni sebab dia bagus untuk anda yang pregnant dan juga untuk baby, untuk janin kita. Dia bagus untuk, kan dia ada folate tu. Folate tu kan menjamin supaya baby kita tu, dia punya tube belakang tu, dia punya tulang belakang semua, spinal cord semua tu tak ada masalah, tak ada defect nanti. Kan neural tube tu very important untuk baby kita, ketum besarannya jadi sempurna. Okey, saya janji 5 yang masalah. Kita minta you ingat betul-betul. Satu daripadanya ialah alergi. Kalau you allergic dengan kacang apa-apa pun, yang ni antara yang tertinggi. Kalau you allergic dengan kacang tanah, yang ni confirm selalunya you akan allergic juga, sebab dia punya allergen tu quite strong. Tuhan jadikan dah macam tu, kita kena ikut lah. Dan kalau boleh jangan ambil yang tak cukup goreng, tak cukup, orang kata apa, tak cukup dimasak lah, dipanggang tak betul ke, maksudnya masih mentah lagi, jangan. Sebab dalam kacang ni ada macam racun sedikit, namanya tannin tu. Kalau you allergic pula kepada tannin ni, yang ni yang akan membawa, sehingga akan bawa maut tu. Bukanlah saya kata kalau nak jadi sampai bawa maut tu, you kena makan banyak benda tannin ni, dah sampai you gigit semua yang mentah, takkanlah you makan macam tu kan. Tapi kalau orang yang sensitif sampai jadi merah, kulitnya bengkak, dan setengah orang tu sampai naik macam asthma attack, tu jangan sampai jadi shock pula, anaphylactic shock. Dan last 2 di antara 5 yang berbahaya tu ialah dia senang, kalau orang yang senang kena kidney stone. Kidney stone tu apa? Batu karang ataupun gallstone, batu hempedu tu, jangan makan ni sebab dia, orang kata apa, membantu menambah lagi jumlah batu-batu yang dah you kumpul tu. Faham? Okey. Jadi saya dah cerita hampir 15 manfaat dan 5 bahaya. Okey. InsyaAllah saya berundur diri dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun
paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,